Assalamualaikum ya. Hari ini kita akan lihat matematik tingkatan 1 persamaan linear bagi bahagian yang keempat ya, part 4. Alright. Kita tengok. Ini melibatkan subtopik yang kedua, iaitu menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah mengikut pelbagai kaedah. So minggu lepas kita dah belajar ya berkaitan dengan kaedah graf ya. Jadi hari ini kita akan tengok kaedah yang seterusnya lah. Baik. So, persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah ini dapat diselesaikan. Okey, yang pertama kaedah graf, yang ni kita dah buat sebelum ni. Okey, yang kedua melibatkan kaedah penghapusan. Dan yang ketiga melibatkan kaedah penggantian. Jadi hari ni kita akan lihat kepada kaedah penghapusan. Baik. Jadi, kaedah penghapusan. Katakan diberi pada kita persamaan 1. X tambah Y sama dengan 7. Persamaan 2. Diberi pada kita 2X tambah Y sama dengan 12. Ni ada dua persamaan lah. Jadi, kita akan lihat ya perbandingan di antara dua ni. Langkah yang pertama, kita kena kenal pasti pemboleh ubah dengan perkali yang sama. Maksudnya dekat sini kita tengok apakah perkali yang sama. Maksudnya pemboleh ubah tu sama, tak ada nombor yang berlainan. So dekat sini kita akan dapati Y. Positif Y merupakan perkali, pemboleh ubah dengan perkali yang sama. Okey, tak ada nombor kat depan Y tu. Persamaan 1 pun hanya Y, persamaan 2 pun hanya Y. Okey. Dan selepas kita mengenal pasti, kita tengok pula syarat dia. Kalau dia dua-dua positif, dua-dua tanda tambah, kita kena tolakkan dia. Ingat kalau kata kita jumpa tanda yang sama ada tanda positif ataupun tanda negatif. Okey, dua-dua tu persamaan 1 dengan persamaan 2 sama, jadi kita kena tolak. Kalau dia berbeza, kita kena tambah. So kena ingat yang itu ya. Baik. Jadi ya, penyelesaian dia persamaan 1 hendaklah ditolakkan dengan persamaan 2. Jadi bila kita dah dapat tahu persamaan 1 ni ada Y, persamaan 2 pun ada Y, kita gunakan operasi tolak. So kita boleh potong dah dia ni. Kita tak nak dah yang tu. Okay, kita tak nak dah nombor yang sama sebab kita nak hapuskan yang sama. That's why lah kita katakan kaedah ini merupakan kaedah penghapusan. Okay. Jadi sekarang yang tinggal adalah, kita tengok. Okey, yang tinggal adalah 2X dengan X kan? Yang ini. Ini saja yang tinggal, ini saja yang tinggal. Jadi bila kita tolakkan persamaan 2 dengan persamaan 1. Sebab kita nampak lagi besar kat depan dia kan? 2 ni sebab ada 2X. Persamaan 1 tu ada X. Jadi kita tolakkan lah. 2X tolak X sama dengan 12 tolak 7. So kita gunakan persamaan 2 tolakkan dengan persamaan 1. Right? So kita akan dapat X sama dengan 5. Jadi selepas kita dah mendapat nilai X, okey, maka kita gantikan pula nilai X itu ke dalam persamaan. Pilihlah mana-mana satu persamaan yang kamu suka. Okey, katakan ya saya nak guna persamaan 1. Okey. So kita gantikan nilai X itu ke dalam persamaan 1. So X kita dah 5, gantikan 5. So 5 tambah Y sama dengan 7. 5 pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 5. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 7 tolak 5. So jawapan akhir adalah Y sama dengan 2. Ini adalah langkah kerja ya, bagi kaedah penghapusan. Okey. So kena faham betul-betul ya, kena ikut step dia betul-betul. Jadi kena tengok video saya ni. Kalau kata tak tengok memang takkan faham lah. Okey. Baik. So saya akan bagi contoh. Dekat sini ada info lah. Kalau sama, ini info ni. Kalau kita jumpa simbol yang sama, maka operasi yang kita gunakan adalah tolak. Negatif-negatif kita akan gunakan tambah. Okey. Tambah pula. Sini akan guna tolak. Ada kesilapan kat sini. So kalau kata positif-negatif, kita akan gunakan tambah. Okey, kau ingatlah senang cerita macam ni. Kalau kata kalau kata macam lelaki perempuan, tak boleh pegang tangan. So tak boleh. Okey. So maksudnya nanti dekat sini bukan contoh macam kahwin lah. Lelaki dengan lelaki boleh kahwin ke?
Tak boleh. So tak boleh. So tolak lah. Perempuan dengan perempuan boleh kahwin? Tak boleh. So kita tolak. Tapi lelaki dengan perempuan boleh kahwin. That's why kita gunakan tambah. So kena ingat yang tu lagi mudah lah kan. Itu dia punya jalan kerja lah. Okay. Baik. Seterusnya kita tengok contoh. Okay, saya akan bagi contoh lain. Contoh dia adalah melibatkan. Okay, sekejap saya ambil pen lain lah. Saya ambil pen warna merah. Yang warna lain tak ada ya. Sekejap. Bolehlah merah. So kita akan ambil soalan. Katakan 9i tambah 2i sama dengan 11. Dan 2. Oh, kejap. Silap. Salah salin soalan. Okay. Persamaan linear yang pertama yang saya dapat adalah 9i tambah 3f sama dengan 6. So, ini adalah persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua, 2i tolak 3f sama dengan 5. Ini merupakan persamaan linear yang kedua. Baik, jadi langkah yang pertama kita kena cari. Okey, kita kena cari apakah pemboleh ubah yang mempunyai perkali yang sama. So, dalam persamaan 1 dan persamaan 2, apa yang kita nampak dia sama? Jadi, yang kita nampak sama adalah ini. 3F tambah 3F dengan tolak 3F. So, dia punya simbol. Okay, kalau kita tengok simbol dia yang ini. Tambah dan juga tolak. So, berbeza tak? So, berbeza. Jadi, kalau dia berbeza, operasi yang kita akan gunakan adalah operasi tambah. Sebab kita nak hapuskan dia. Okey, kenapa kita kena dengan operasi tambah? Kalau kita tengok ya, kita keluarkan ya. 3F tambah dengan negatif 3. F juga kan. So, kita dapat 3F tolak 3F. So, 3F tolak 3F sama dengan kosong. Sebab kita nak cari yang sama tadi, kita lakukan apa-apa operasi sama ada tolak ataupun tambah. Sebab kita nak jadikan dia sama dengan kosong. Itu maksudnya kaedah penghapusan. Okey. So, yang ini dia melibatkan operasi yang berbeza, tambah dan tolak. So, kita gunakan operasi tambah untuk menghapuskannya. Okey, jelas ya? Right, then kita keluarkan apa saja yang tinggal. So, yang tinggal dekat sini adalah persamaan 1, 9i. Sama dengan 6. Persamaan 2 yang tinggal adalah 2i sama dengan 5. Sebab yang tadi ni kita dah hapuskan. Kita dah buangkan dia. Yang warna hijau tu kita dah buangkan dia. Jadi, sekarang ni persamaan 1 kena tambahkan dengan persamaan 2. So, apa dia? Persamaan 1 tadi. 9i tambah 2i sama dengan, okey, 6 tambah 5. 6 tambah 5. Okey, jadi apa yang kita dapat dekat sini? 11i sama dengan 11. So, 11i ni adalah operasi darab. Darab bawa sebelah akan jadi bahagi. So, i sama dengan 11 bahagi 11. I sama dengan 1. Ni jawapan kita lah untuk I. Jadi bila kita dah dapat nilai I, kita nak cari pula nilai F. So pilihlah mana-mana satu persamaan, sama ada persamaan 1 atau persamaan 2. Okey, katakan saya ambil persamaan 1. So kita nak gantikan. Okey, I sama dengan 1 dalam persamaan 1. Macam tu. So, persamaan 1 kita adalah 9i tambah 3f sama dengan 6. So, kita gantikan i dalam persamaan. So, 9. I kita apa tadi? So, katakan saya ambil ni lain. I kita adalah 1. Nampak tak kat situ? So, tambahkan dengan 3f sama dengan 6. So, 9 tambah 3f sama dengan 6. 9 ni bawa sebelah dia akan jadi tolak kan. So, kita akan dapat 3f sama dengan negatif 3. So, f sama dengan negatif 3 bahagi 3. F sama dengan negatif 1. So, ini jawapan akhir dia lah. So, macam tu. Okay. Jadi, kena ingat kaedah penghapusan ni kita kena cari dulu apakah pemboleh ubah yang sama.
Okey, sama daripada segi perkali, sama dari segi pemboleh ubah. Dan kemudian tengok pula dia punya simbol dekat depan dia. Positif ke negatif. Kalau dua-dua positif, kita kena gunakan operasi tolak. Kalau dua-dua negatif, kita gunakan operasi tolak juga. Okey, tetapi kalau berbeza simbolnya, tambah tolak, tolak tambah, positif negatif, negatif positif, maka operasi yang kita gunakan adalah operasi tambah untuk menghapuskan pemboleh ubah dengan perkali yang sama yang kita cari tadi. Okey, so selesaikan, cari satu nilai, kemudian gantikan nilai dalam mana-mana persamaan dan seterusnya kita akan dapat nilai akhir lah. Jadi soalan ini kita akan dapat kesimpulannya di sini. E kita adalah nilai dia 1, F kita nilai dia negatif 1. So ini jawapan akhir lah bagi soalan yang ini. Baik, so nanti saya akan bagi soalan yang berkaitan. Okey, sila buat. Kalau tak buat, you all katakan tak tahu. Dia akan kalau kata kita cuba, kita akan tahu di manakah kesilapan. Kalau kata kita tak cuba, memang tak akan tahulah. Sebab yang ini penting sampai tingkatan 5 kita akan gunakan kaedah ini akan masuk dalam SPM. SPM memang ada soalan yang macam ni. Okey, so daripada form 1 lagi kita kena tahu konsep dia. Baik, so saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So sekian, terima kasih.